Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada Pustaka Negeri Sarawak Sibu yang bersama dengan kita pada kali ini. Mudah-mudahan dengan program kita sempena World Quran Hour ini memberi manfaat kepada kita bersama. Tuan-tuan yang saya hormati, saya nak bacakan dahulu satu hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi, hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara qissatan fil hadits faqala Abu Syah uktubu li ya Rasulullah faqala uktubu li Abi Syadin. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkhutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Abu Hurairah berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam khutbahnya itu satu kisah yang panjang. Dan pada akhir hadis disebutkan bahawa seorang sahabat yang bernama Abu Syah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolonglah tuliskan untukku isi khutbah tadi." Maka Rasulullah bersabda, "Uktubu li Abi Syah." Kamu semua tolong tuliskan khutbah tadi kepada Abu Syah. Tuan-tuan yang saya hormati, ini satu bentuk bagaimana pendidikan, bagaimana membentuk manusia yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama kita berfikir, untuk sama-sama kita mengkaji. Kenapa tuan-tuan? Abu Syah mendengar khutbah Nabi dan dia seronok, tertarik, terpegun, teruja dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Dan kalau boleh dia nak sebarkan pula ke tempat dia yang tidak dapat mendengar khutbah Nabi tadi. Tapi dia tidak boleh menulis, dia tidak pandai menulis Abu Syah. Lalu dia datang menemui Rasulullah selepas habis khutbah. Dia minta Rasulullah menuliskan isi khutbah tadi kepada beliau. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat yang lain supaya menolong menuliskan kepada Abu Syah. Baik, apa yang saya nak sebutkan di sini ialah adanya sikap ingin belajar di kalangan masyarakat. Sebab ada segolongan manusia yang tidak tahu dan dia tahu bahawa dia tidak tahu. Dia tak tahu ilmu dan dia mengetahui bahawa dia tidak tahu ilmu. Yang ni senang kita buat. Yang susahnya ialah orang yang tidak tahu sesuatu ilmu dan dia tak kisah dia tidak tahu tentang ilmu tu. Dia tak peduli. Abu Syah adalah orang yang tidak tahu menulis, tetapi dia nak kepada ilmu. Dia jumpa Rasulullah, mintalah tolong tuliskan untuk aku nak sebarkan pula. Dia tahu yang dia tak tahu dan dia nak tolong sebarkan pada orang lain. Ini satu sikap yang baik tuan-tuan. Sebab tu dulu-dulu datuk nenek kita banyak yang tidak tahu menulis dan membaca. Dan mereka tahu mereka tidak boleh menulis dan membaca. Ingat cerita P. Ramlee? Bawaronga unta.
Ingat tak cerita tu? Alif, ya, mim. Buaya, kata dia. Alif, ya, mim, ayam. Bukan buaya. Oh, ayam. Ku fikirkan buaya. Orang tua-tua masuk kelas. Tetapi mereka ada anak. Mereka pastikan anak mereka menuntut ilmu. Mereka pastikan anak mereka itu pergi ke sekolah. Walaupun mereka tak ke sekolah, mereka tidak boleh membaca, tidak boleh menulis, mengira dan sebagainya. Tetapi mereka nak anak mereka, cucu cicit generasi mereka adalah yang celik Al-Quran, yang celik ilmu pengetahuan, yang celik matematik, yang celik bahasa dan sebagainya. Inilah sikap terpuji orang-orang kita. Dan Alhamdulillah, daripada sikap itu sekarang kita melihat bahawa masyarakat kita sekarang mengutamakan pembacaan, mengutamakan ilmu pengetahuan, dan majoriti semuanya boleh membaca dan sebagainya dengan begitu baik sekali. Tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat bila manusia nak menyampaikan sesuatu ilmu, sesuatu bahan bacaan, kita lihat zaman ke zaman teknologi telah berubah dan teknologi telah menguasai manusia. Manusia terpaksa mengikut teknologi. Kalau dulu kita belajar menggunakan batu, papan tu batu, tulis. Bawa papan batu dari rumah nak menulis zaman dulu. Kemudian bertukar menjadi papan hijau atau papan hitam. Yang peliknya papan tu warna hijau, tapi nama papan hitam. Guna kapur menulis. Kemudian bertukar daripada papan hitam kepada whiteboard, board putih, papan putih, dan tidak lagi menggunakan kapur, sebaliknya menggunakan marker pen. Dan sekarang tidak lagi menggunakan whiteboard dan marker pen, menggunakan dipanggil sebagai screen, ya, menggunakan screen projector komputer, terus dipaparkan daripada screen. Dan sekarang lagi canggih, menggunakan tab, handphone, laptop, notebook, macbook, e-book. Begitulah penulisan, dan kita tak tahu akan ada bentuk penulisan apa pula di zaman akan datang. Tetapi ilmu tetap sama. Penyampaian, caranya berbeza. Ilmu tetap sama. Penyampaian dan kaedah menyampaikan berbeza. Kalau dulu kita melihat guru di hadapan kelas, sekarang kita melihat guru atas meja kita, dan murid melihat kawan-kawan hanya daripada skrin. Saya takut dan saya bimbang, tuan-tuan, proses pendidikan tidak berjalan mengikut yang sepatutnya, kesan dia itu. Sebab proses pendidikan bukan setakat belajar ilmu, dia juga belajar akhlak, dia juga membentuk akhlak, bukan semata-mata ilmu semata-mata. Ilmu yang tidak disertai dengan akhlak adalah tidak bermakna. Sebab itu kepentingan kita ialah akhlak. Maka akhlak itu perlu dilihat secara berdepan. Dia ada contoh, dia ada ikon, dan boleh ditegur
boleh dibentuk, boleh dinasihati, boleh dihukum di dalam membentuk sesuatu yang berkaitan dengan akhlak. Begitu juga dalam sistem pendidikan. Allah sebut dalam Al-Quran, allama bil qalam, yang mengajar kamu menggunakan mata pena. Quran menjelaskan bahawa penulisan adalah merupakan satu bentuk pendidikan. Menulis, dia bukan hanya mendengar, dia juga menulis. Kerana orang yang menulis, dia melihat, dia mencatat, dia mendengar apa yang dia buat, dan akhirnya sampai kepada hatinya, dia memahami apa yang dia pelajari. Tuan-tuan yang saya hormati, kita berdoa supaya pandemik COVID-19 ini segera berakhir dan sistem pendidikan dan pembelajaran kita akan kembali kepada perkara yang basic, iaitu sistem pendidikan mengadap guru yang dipanggil sebagai talaqi, dan adanya proses perbicaraan kedua-dua belah pihak secara berdepan dipanggil sebagai musyafahah. Sistem ini adalah sistem terbaik di dalam mendidik. Dia membentuk akhlak, membentuk kepribadian, penghormatan, dan mengenali di antara satu sama lain. Dan yang lebih utama, dengan penumpuan. Berbeda dengan pendidikan di alam maya, mungkin tidak ada penumpuan, tidak ada kesungguhan, malah ada yang mute, ada yang hide. Kok suka dia lah, dia nak buat apa pun. Jadi sistem pendidikan saya sebutkan tadi bukan setakat hanya berlandaskan ilmu, dia juga berlandaskan kepada akhlak yang disebut sebagai adab, etika, kepribadian, santun, berbudi. Itu sistem pendidikan yang terbaik yang patut dizahirkan. Sedang penonton yang saya hormati, kita melihat kepada lifestyle, cara kehidupan masyarakat kita yang kita nak sentuh pada kali ini. Yang kedua, masyarakat kita sekarang ini mungkin berada dalam keadaan kejutan budaya, berada pada satu fasa yang agak ketinggalan, tiba-tiba mendapat satu benda yang sangat canggih, maka setengah orang tidak dapat menerima dengan baik, dan akhirnya berlakulah sesuatu yang mengejutkan kita, khususnya di dalam penggunaan laman-laman sosial. Kalau dahulu yang boleh bercakap, yang boleh memberi komentar, yang boleh memberi pendapat secara terbuka ialah wartawan. Sebab itu surat khabar menjadi tumpuan kerana adanya liputan dan penulisan para wartawan, para editor. Dan kita boleh melihat tahun-tahun 50-an, 60-an adalah tahun wartawan terkenal. Wartawan membuka minda rakyat, masyarakat. Tulisan wartawan dibukukan sebab mereka saja yang menguasai surat khabar, dan penulisan mereka itu banyak mempengaruhi masyarakat pembaca. Apabila keterbukaan sudah berlaku, surat khabar sudah berada di tangan masing-masing. Telefon pintar adalah sumber akhbar sekarang, bukan lagi surat khabar berkertas, dicetak, tidak. Hari ini orang mendapat maklumat daripada telefon pintar masing-masing. Lebih laju, lebih pantas, dan daripada situ ramai orang yang menjadi wartawan, ramai yang menjadi pengulas, ramai yang membuat review, react kepada apa yang dia dengar, yang dia lihat dan dia baca.
Ini adalah trend. Maka kalau dahulu wartawan itu dilatih, dikursus supaya mereka menulis sesuatu yang beretika. Hari ini wartawan tidak ada latihan, tidak ada kursus, tidak ada etika, dan mereka boleh menulis apa saja yang mereka nak. Mencarut, memaki, memfitnah, mengumpat, semua mereka tulis. Kerana mereka tidak ada etika, maka wujudlah laman-laman palsu atau fake account yang tidak bertanggungjawab, yang tugasnya menimbulkan kerisauan, perdebatan, pergaduhan di laman sosial. Akibat daripada keterbukaan media yang begitu laju, berita-berita yang tidak pasti dikongsi dengan begitu cepat, yang tak betul dikongsi dengan begitu seronok, ditokok, ditambah. Apatah lagi dengan teknologi moden, sistem gambar, video yang boleh diedit, maka akhirnya masyarakat berada dalam keadaan tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Maka Al-Quran memberikan kepada kita pedoman. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, apabila orang fasik membawa berita kepada kamu, maka hendaklah kamu menyiasatnya terlebih dahulu. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, badan-badan yang berautoriti, yang mempunyai kuasa, hendaklah tegas di dalam menjaga dan mengawal media-media ini supaya tidak menjadi satu trend yang boleh menjadikan yang salah menjadi betul dan yang betul menjadi salah. Yang kedua, bagaimana mencanaknya laman-laman ini, website Facebook ini naik begitu cepat, menjawab, menangkis, meng-highlight sesuatu isu. Maka pada badan kerajaan juga yang rasmi juga begitu aktif menyiarkan yang sahih dan yang betul untuk menjadi rujukan kepada orang awam. Jadi saya suka nasihatkan pada diri saya, kerana saya juga adalah pengguna laman sosial. Saya bertanggungjawab dengan apa yang saya tulis, siar, komen. Walaupun di dunia mungkin saya boleh terlepas dengan apa yang saya buat, tetapi ingatlah, kita ada akhirat. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah Ta'ala sebut, kami tulis apa yang kamu buat dan kesan yang kamu buat, dan kamu akan didatangkan balik dengan apa yang kamu buat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Hari kiamat itu ditutup mulut kamu dan dibiarkan tangan-tangan kamu bercakap. Tangan kita ini, tuan-tuan, yang menulis, yang mengomen pelbagai isu, tangan ini yang akan cakap. Sebab itu bertanggungjawablah terhadap diri sendiri, bertanggungjawablah terhadap agama, dan bertanggungjawablah terhadap negara dan masyarakat. Jadilah seorang pengguna media sosial yang baik, yang tidak menimbulkan masalah. Kerana kita lihat berapa ramai pengguna yang tidak bijak menggunakan laman-laman sosial mereka, dan akhirnya diheret ke muka pengadilan dan menimbulkan banyak masalah. Gunakanlah secara bijak untuk kebaikan kita bersama. Dan yang ketiga, sidang penonton yang saya hormati, kita juga melihat tentang ilmu-ilmu yang begitu banyak disiarkan, dimainkan
di dalam mana-mana media. Dan saya sebutkan tadi, kita mempunyai sistem media yang sangat laju berkembang. Kalau dulu kita cuma ada laman website, kemudian dia datang Facebook, Instagram, TikTok, Telegram. Lepas ni apa tuan-tuan? Kita tak tahu. Apa kata tuan-tuan? Segala kemudahan media yang kita ada sekarang ini, kita gunakan untuk kebaikan. Tuan-tuan boleh lihat hari ini bisnes menggunakan online cukup berkembang. Dan menjadi ketinggalan kepada kita kalau kita tak campur, tak masuk, tak join perniagaan ini. Perniagaan yang cukup mudah, boleh beroperasi dari rumah, tidak perlu menyewa bangunan, premis, dari rumah boleh bergerak, tidak perlu meninggalkan anak kepada pengasuh, tidak perlu keluar daripada rumah. Bisnes berjalan dari bilik anda, dari rumah anda. Tapi setengah orang dia menggunakan media sosial bukan untuk itu. Kita tak tahu, hanya gambar menari, gambar seronok. Oh no. Apa income yang kita dapat? Apa perolehan yang kita dapat? Kita hanya perlu menjadi kreatif, keluarkan satu produk yang baik, dan hanya perlu iklankan, dan kita mendapat hasil. Cuba itu jadikan trend, daripada kita buat benda-benda yang tidak berfaedah, menari, menjolok mata, prank. Tak payah, tak ada faedah. Kenapa kita tidak menggunakan teknologi yang begitu canggih, yang begitu berkembang dengan begitu pesat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan? Saya contohnya pakar matematik. Setiap hari saya hanya masukkan satu formula bagaimana nak menyelesaikan masalah matematik. Berjuta orang akan tengok. Saya seorang ustaz. Sehari dua saya masukkan hukum, jawapan persoalan hukum. Berjuta orang akan tengok saya. Orang dapat manfaat. Saya tukang masak. Sehari satu lauk saya ajar. Kita boleh jadi jutawan hanya dengan jadi tukang masak. Saya seorang pomen kereta. Macam mana cara nak menukar minyak hitam, menukar air dalam tangki, radiator. Tunjuk. Saya seorang pengamal perubatan alternatif. Saya hanya perlu mengajar kepada orang macam mana cara nak baca doa, ataupun nak ambil rawatan herba untuk merawat sesuatu penyakit. Bayangkan tuan-tuan, Nabi SAW menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah orang yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Dan sekarang benda itu berada di tangan kita. Kita boleh menjadi yang terbaik dengan hanya perlu menjadi seorang yang kreatif. Saya seorang yang mempunyai suara yang sedap, tapi orang tak nampak suara saya. Saya hanya perlu gunakan media sosial saya untuk orang dengar suara saya. Akhirnya saya sekarang menjadi seorang muazzin yang bagus, Bilal yang bagus, qari yang bagus, mungkin penyanyi yang bagus. Tetapi kalau kita menggunakan media sosial kita hanya untuk menambahkan kebencian, keburukan, pergaduhan, tidak ada satu benda yang baik yang boleh dapat daripada apa yang kita buat, melainkan kesusahan di satu hari nanti. Tuan-tuan yang saya hormati, yang keempat, mungkin kita melihat daripada sudut ekonomi,
keadaan ekonomi kita dalam setahun dua ini kerana masalah COVID dan perkara-perkara yang datang dengan dia banyak menimbulkan masalah pada kita. Ada yang dibuang kerja, ada yang hilang pendapatan, kilang ditutup, terpaksa membuka saluran kerja yang baharu, rezeki yang baharu. Nak buat macam mana tuan-tuan? Tapi kita kena ingat, Allah Maha Pemurah. Rezeki bukan datang daripada satu jalan. Saya nak ajar pada tuan-tuan macam mana nak dapat murah rezeki. Senang je. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Caranya mudah saja tuan-tuan. Kita jadi orang yang bertakwa, jadi orang yang beriman, jadi orang yang baik dengan Allah dan manusia. Kamu orang bertakwa, kata Allah, dia akan keluarkan kamu dari masalah dan dia akan berikan rezeki kepada kamu daripada jalan yang tiada kamu duga. Jom kita jadi orang bertakwa. Mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki kepada kita. Kadang-kadang rezeki itu tak tahu pun datang, rupa-rupanya ada sebelah kita. Mudah-mudahan rezeki kita baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.